Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah kali ini dalam sejarah bangsa kita. Ini adalah sebuah kisah pemberontakan suku Kadazan Penampang terhadap pemungut cukai Kesultanan Brunei. Kulintangun adalah lokasi sebuah bukit kecil dengan ketinggian 300 kaki dari paras laut yang terletak di belakang Pekan Donggongun, Penampang. Lokasi ini pada dulu kala dikelilingi oleh kawasan payah. Suku Kadazan memilih Bukit Kulintangun sebagai kubu mereka atas sebab sudut tinjauan kawasan sekitar yang baik serta kedudukannya yang strategik. Bagi suku Kadazan, perkataan Buis adalah ayat yang asing bagi mereka. Walau bagaimanapun, suku Kadazan merujuk Buis sebagai cukai kepala atau teks yang dikutip oleh Wakil Sultan Brunei setiap tahun. Suku Kadazan memberi nama gelaran Tabai Moguak sebagai nama lain orang yang mengutip Buis bererti orang Brunei yang suka menggelidah. Jadi bila ada orang Brunei muncul, mereka mula berbisik sesama sendiri dengan mengatakan bahawa Tabai Moguak sudah datang. Pemberontakan adalah sesuatu tindakan yang bukan disenangi oleh suku Kadazan. Suku Kadazan yang terkenal dengan kehebatan Min Sangud, bererti mengayau atau adat resam putung kepala, sebenarnya adalah satu suku yang cintakan keamanan dan amat setia kepada golongan pemerintah. Kejadian pemberontakan ini berlaku atas sebab salah faham. Dan suku Kadazan sebenarnya lebih menyalahkan orang-orang yang mengutip cukai kepala tersebut daripada menyalahkan Sultan Brunei. Catatan ini merupakan sebuah cerita lisan orang tua-tua dulu kala tentang bagaimana bermulanya kisah pemberontakan Buis Kulintangun. Kita semua tahu bahawa di zaman dulu kala Sultan Brunei adalah merupakan Sultan Borneo. Sultan Brunei tidak dinafikan merupakan seorang tokoh yang terbilang di Borneo dan amat disegani di waktu itu. Tetapi pada zaman itu juga, aktiviti lanun agak sukar dikawal dan berleluasa. Di abad ke-18, lanun-lanun selalu mendarat di kawasan pantai, lanun datang dan pergi sesuka hati mereka, serta menangkap budak-budak lelaki dan perempuan yang mereka temui untuk dijual di tempat lain. Sultan Brunei menghadapi kesukaran membendung kejadian ini dan bukan mudah untuk menjaga serta mentadbir rakyatnya yang ramai di Kepulauan Borneo. Pada masa itu juga Sultan Brunei telah memberi arahan bahawa setiap lelaki yang berusia 20 tahun ke atas perlu membayar cukai kepala. Setiap tahun Sultan akan menghantar wakil beliau datang untuk memungut cukai kepala. Rombongan wakil yang memungut cukai kepala akan berlayar masuk dengan perahu dari Sungai Putatan sehingga ke Penampang. Pekan Penampang ketika itu didiami oleh ramai suku Kadazan. Terdapat banyak rumah-rumah suku Kadazan di Penampang dari beberapa kampung lain. Cukai kepala yang dikutip biasanya cuma beberapa gantang beras dan beberapa ekor ayam saja dari setiap isi rumah. Buis sebenarnya sesuatu yang mudah dan mampu ditanggung oleh orang kampung. Tetapi secara zahirnya tukang kutip Buis ini memang tidak disenangi oleh orang ramai. Suku Kadazan sememangnya sedar bahawa tidak membayar cukai sebenarnya bukan satu pilihan. Mereka sedar bahawa mereka perlu membayar cukai. Pada ketika itu mereka berpecah-pecah dan berpuak-puak tanpa mempunyai pemimpin atau seorang ketua yang benar-benar disegani, dihormati, berkuasa serta mendapat pengiktirafan dari Sultan. Kebiasaannya kutipan Buis dibuat setahun sekali. Suku Kadazan berpuas hati dan tidak mempunyai asas untuk membuat sebarang aduan. Tetapi tiba-tiba si Tabais, orang Brunei, datang kerap kali.
sehingga 4 kali dalam setahun dan apabila mereka datang. Ada saja harta benda mereka yang diambil oleh kumpulan pemungut cukai ini. Orang kampung mula merasakan bebanan dan kesusahan dari tindakan pemungut cukai ini. Pada mulanya suku Kadazan tidak berbuat apa-apa. Mereka berpendapat sebenarnya mereka boleh mengadu kepada Sultan. Tetapi siapa di kalangan mereka yang boleh menyampaikan aduan mereka kepada Sultan dan tuanku boleh mendengar rayuan mereka. Apabila pemungut cukai datang pula, mereka menggunakan nama Sultan untuk mengambil apa saja barang-barang kepunyaan orang kampung, seolah-olah mereka mendapat restu dari Sultan, membuat sesuatu yang menyusahkan rakyat. Suku Kadazan tidak memahami sistem pentadbiran Sultan dan bagaimana fungsi sesebuah kerajaan. Apa yang mereka faham cuma satu, bahawa Sitabais, orang Brunei, menindas serta merampas barang-barang kepunyaan mereka. Tidak lama selepas itu suku Kadazan menguatkan semangat dan azam mereka dan nekat untuk menghalang Sitabais, orang Brunei, dari merampas barang-barang kepunyaan mereka lagi. Pertempuran pertama berlaku di Kampung Terawi. Suku Kadazan menebang sebatang pokok besar dan diletak merintangi sungai yang menghala ke penampang. Sitabais, orang Brunei, tidak dapat berlayar masuk jauh ke penampang. Tempat dan lokasi pokok yang ditebang ini dikenali sebagai Takgad. Buat kali pertamanya Sitabais, orang Brunei, kalah dalam peperangan di Terawi. Kekalahan Sitabais, orang Brunei, membuat mereka merasa marah dan datang lagi beberapa minggu kemudian dengan membawa ramai orang dan kelengkapan perang yang lebih bagus. Orang kampung pula sebenarnya tidak duduk diam diri. Mereka lebih awal lagi tahu bahawa Sitabais, orang Brunei, akan datang lagi, menuntut bela dan sudah bersiap sedia. Orang kampung menyembunyikan semua golongan wanita dan anak-anak di beberapa rumah selamat yang dilindungi oleh beberapa orang pahlawan yang hebat. Para pejuang suku Kadazan yang gagah berani bergelar Pangzo sudah bersiap sedia di dalam kubu mereka yang berada di puncak Bukit Kulintangun. Pahlawan-pahlawan tersebut yang diketuai oleh Hu Guangxiu terlebih dahulu menyediakan banyak batang kayu yang besar dan batang kayu kelapa sebagai senjata rahsia. Para pejuang suku Kadazan dengan langkah yang amat bijaksana dapat membuat Sitabais, orang Brunei, mengejar pejuang handalan suku Kadazan sehingga hampir ke puncak bukit. Dengan tiba-tiba tanpa disangka pejuang hebat suku Kadazan dari dalam kubu menggulingkan semua batang kayu ke bawah bukit ke arah Sitabais, orang Brunei. Selepas itu mereka ramai-ramai menyerang Sitabais, orang Brunei, dengan lebih 100 orang pejuang gagah berani dan berjaya membunuh semua 50 orang Tabais, orang Brunei, dan memotong ke semua 50 kepala Tabais, orang Brunei. Kejadian dan berita sedih ini sampai ke telinga Sultan. Sultan ketika itu adalah seorang yang bijaksana dan faham kejadian yang sebenar. Beliau juga tidak terburu-buru merasa kecewa, marah atau menjatuhkan hukuman. Sultan memanggil ahli lembaga penasihat beliau dan mendapatkan pandangan yang bernas untuk menyelesaikan isu ini dengan baik. Para penasihat mencadangkan agar Sultan menghantar wakil di kalangan mereka yang cekap dan berkebolehan untuk memilih di kalangan suku Kadazan yang boleh dilantik sebagai ketua suku, serta mampu mentadbir suku Kadazan itu sendiri bagi pihak beliau. Selepas kejadian ini maka tidak ada lagi pemberontakan berlaku di Penampang sehinggalah ke zaman British.